untuk membantu penyelidik mendapat satu information yang lebih tepat dan juga membantu membuat analisis yang lebih tepat tanpa adanya perilaku bias terhadap masalah-masalah yang dikaji lah. Masalah-masalah yang dikaji especially di tempat kerja. Apa dia matlamat of research? Goal of research. Goal of research ni kita lihat dia adalah untuk describe, explain and predict. Untuk describe, explain and predict especially work at the behavior at the workplace. Untuk menerangkan, untuk menjelaskan, kemudian untuk membuat ramalan terhadap tingkah laku di tempat kerja. Kalau saya bagi contoh, kalau kata nak dari aspek nak describe, mungkin ahli psikologi, di tempat kerja ni dia cuba nak describe, menerangkan, menjelaskan. Nak describe kenapa berlakunya kemerosotan kepada kehadiran pekerja. Kemudian dia cuba nak explain kenapa berlakunya turnover rate yang tinggi. Turnover rate yang tinggi tu maksudnya individu yang berhenti kerja. Yang kata jumping from one position kepada position yang lain. Jadi dia cuba nak tengok what are the problems, apa dia masalah yang menyebabkan berlakunya turnover rate yang begitu tinggi. Adakah kerana berlakunya employee dissatisfaction terhadap majikan, ataupun masalah in term of payment, payment yang diterima, mereka tidak ada kepuasan dalam pekerjaan itu. Kemudian dari segi prediction, prediction tu maksudnya setelah dia dah ada idea, dia dah tengok macam mana tingkah laku di dalam organisasi, dia boleh membuat ramalan. Ramalan bagaimana untuk memastikan, untuk kita nak kontrol masalah-masalah tingkah laku yang berlaku di sebuah company. Contohnya ialah dia boleh buat ramalan bahawa dengan memberi satu training yang berkaitan dengan kepuasan kerja, training yang berkaitan dengan digital, katakan berlakunya ketidakpuasan terhadap sistem yang berlaku di industri. Jadi di sini kalau dia tak berpuas hati dengan sistem di company disebabkan adanya company tu cuba nak introduce digital approach, pendekatan digital. Jadi dengan cara itu dia orang boleh buat ramalan bahawa pekerja-pekerja yang menghadapi masalah dengan digital ni, apabila mereka dihantar untuk training tentang digital device, mungkin kepuasan mereka boleh dipertingkatkan. Boleh faham tak setakat ni? Faham, Doktor. Kemudian jadi dengan cara adanya description, adanya kita boleh explain tingkah laku yang mungkin boleh mendatangkan masalah di tempat kerja, secara tak langsung kita boleh kontrol. Kita boleh kawal, kita boleh ubah tingkah laku yang mendatangkan masalah ini untuk kita capai satu tingkah laku yang dikehendaki oleh company.
Maksudnya kalau katalah kata company tu mengalami masalah ketidakhadiran yang tinggi. Okey, jadi itu masalah utama kan? Okey, jadi apabila dia dah tahu tentang apa ni tingkah laku yang orang kata yang telah diperhatikan itu, dia boleh kontrol tingkah laku itu supaya dia tidak menjejaskan performance pekerja dan secara tak langsung tidak menjejaskan performance organisasi secara keseluruhan. Okey. Okay, Dayang, you ada nak say something ke? Saya tak dengar. Okey, ini adalah ya. Tak, Doktor, saya tertekan. Okey. Okey, ini adalah faktor-faktor yang boleh menyebabkan kepuasan kerja, kepuasan kerja di tempat kerja lah. Okey, 37% adalah melibatkan apa ni faktor-faktor daripada sokongan di tempat kerja. Okey, yang kemudian adanya juga job quality. Okay, job quality, macam mana kualiti sesuatu kerja itu juga boleh memberi kesan terhadap faktor yang menyebabkan kepuasan kerja itu berlaku. Kemudian kita ada job demands, okay, tuntutan kerja 3%, benefits yang diterima oleh pekerja 2%, kemudian individual variability 26%. Individual variability itu maksudnya ialah setiap individu adalah berbeza-beza. Jadi ada individu dia memang apa orang kata dia memang sukar untuk memperoleh kepuasan kerja kerana dalam diri dia tu sendiri. Mungkin ada faktor-faktor yang menyebabkan maksudnya kalau kata orang lain pun sebenarnya kalau kita lihatlah kan, mungkin orang lain pun bekerja di tempat yang sama, mendapat layanan yang sama, tetapi mungkin dia punya kepuasan kerja tu kita tak boleh kata sama. Ada setengah individu dia sukar untuk capai kepuasan kerja walaupun kalau kita bandingkan dia punya kemudahan, dia punya facilities, dia punya gaji tu hampir sama dengan rakan-rakan lain. That kita namakan individual variability. Okey? Okey, sebelum saya apa ni move kepada next slide, saya nak ingatkan tentang tugasan tugasan yang nombor 1 tu. Okey, tajuk nanti saya you all ada berapa orang dalam satu kumpulan ni? Semua sekali ada berapa orang? RM61, Doktor. 61 Okey, 61 kita andaikan 60 lah kita. Betul. Okey, kita andaikan 60 lah 60. Maksudnya untuk satu grup the maximum will be 6 person lah The maximum will be 6 person. Maksudnya kita akan ada 10 kumpulan 10 kumpulan. Dan untuk 10 kumpulan saya tak benarkan you buat tajuk yang sama lah jadi mesti you pilih tajuk yang berbeza. Jadi it's better untuk laporkan dalam grup apa ni kumpulan satu buat tajuk apa tak apalah bukan tajuk apa orang kata you just bagi nak fokus tentang apa je dulu. Okay, nanti tajuk nanti you boleh murnikan balik lah. Okay, supaya dia tak redundant lah antara 10 kumpulan ni. Okay, nanti boleh start laporkan dalam grup Okay, kita nak lihat kepada steps in research process.
Okay, step in research process. Yang pertama ialah kita lihat kepada formulation of the problem. Macam kalau you buat research. Okay, semester ni you dah ada buat pita ke? Ke belum? Ada doktor. Ada. Ramai ke buat pita? Tapi batch ni rasanya tak ramai doktor buat pita. Ya, tak ramai. Ramai ambil SOC. Oh, okay. Kenapa tak nak buat pita? Takut? Tak cukup syarat doktor. Tak cukup syarat? Ya doktor. Tak cukup syarat. Dia punya, dia tengok pada subjek kuantitatif ke? Ya dua-dua kena B+ ke atas. Kuanti dengan? Kualitatif. Ya. Dua-dua tu nak B+, at least B+. Ya doktor. Kenapa you ramai tak boleh B+? Dulu ramai je boleh B+. Susah sangat ke? Tak apalah. Tak sure lah doktor. Tak apa. Okey, tak apalah, adalah hikmah tu. Tak boleh buat pita. Tak semestinya kita buat SOC tu. Kita tak ada. Kita tak didedahkan dengan step-steps dalam FYP. Dia more or less tu adalah related dia. No worries. Okay, untuk steps in research process, maksudnya kalau you nanti you nak buat FYP, you nak buat SOC, you kena develop the proposal. The proposal. Jadi nak buat kertas kajian. First, kena tengok what is the problem actually. Okay, apa dia problem? Nak buat research, kena ada problem. Kalau tak ada masalah, then tak perlu buat research. Jadi kena tengok what is the issue. What is the main issue? What is the problem yang you nak study? Okay, lepas tu dia kalau lihat kalau lepas tu kalau kita nak kata kat mana nak tengok, kat mana nak jumpa problem tu. Problem tu kita boleh come out daripada journals. Daripada journals. Kemudian kita juga boleh buat interview mungkin kepada experts. Golongan-golongan experts ini dia boleh memberi cadangan tentang current issue. Jadi itu adalah basic di mana you boleh dapatkan problem itu sendiri. Okay? Jadi sebenarnya problem ni dia adalah based on the interest. Kita ada minat dalam satu area. Contoh katakan you nak buat research, you memang minat you dalam personality, for example, personality. Jadi you memang kena pergi pada jurnal-jurnal personality. You kena come out dengan those yang experts in personality yang boleh membantu you nampak ataupun boleh bantu you guide what is the problem ataupun the issue dalam area yang you nak buat. Okay, that's adalah formulation of the problem. Okay, yang kedua ialah we need to generate the hypothesis. Okay, boleh seorang bagi saya contoh hypothesis since you dah belajar dah dalam research method. What is come out, boleh bagi saya satu contoh hypothesis. Zulaikha, boleh bagi saya satu contoh hypothesis? Boleh doktor, boleh. Okay, apa dia? Kalau null hypothesis, doktor nak bahasa Inggeris ke bahasa Melayu doktor? Kepulanglah. Bahasa yang saya boleh faham. Okay, kalau sebab saya buat in English, saya punya SOC, jadi saya bagi English. There is no relationship between learning styles and academic achievement. There is no relationship between learning style and style
and academic achievement And among academic achievement. student students. UMP. Gitulah. More student, okay. Ah, Okay, that's adalah null hypothesis. Okay, what is about, kalau boleh bagi saya satu contoh, apa ni, hipotesis lain, you bagi alternate hypothesis. Bagi orang lain pula. Nur Murni ni. Ada? Murni ada tak? Nur Murni. Tak wujud ke? Adibah ada Adibah? Adibah Azman. Adibah? Dah mana semua saya sebut tak ada orang ni, ha? Doktor cuba panggil Intan. Intan? Ha. Intan mana pula? Intan Azlin. Kenapa? Kenapa nak panggil orang lain? Sebab dia ada. Intan lah. Tak apalah. Mana Intan tu? Intan? Doktor. Saya punya hipotesis. Alternate hypothesis saya nak dengar. Okey, terdapat hubungan di antara kualiti tidur dan ketagihan internet di kalangan pelajar kaunseling tahun 3 Universiti Malaysia Terengganu. Okay, that's adalah, okay, thank you Intan. That's adalah alternate hypothesis, kena beza lah. Cuma kalau tanya saya, I would prefer students untuk gunakan alternate hypothesis lah, sebab sebab dalam, kalau kita baca even dalam jurnal-jurnal pun, biasanya mereka menggunakan alternate hypothesis lah, instead of null hypothesis. Okay, jadi hipotesis ini sebenarnya dia boleh membantu memberi panduan kepada apa dia variables yang hendak kita kaji lah, variable yang hendak kita kaji, nak tengok hubungan antara dua variables, okey, kemudian nak membantu kita untuk mengenal pasti apa dia analisis yang akan kita gunakan, Okay, that's adalah hypothesis, how we would generate hypothesis. Okay, kemudian satu lagi saya nak remind pelajar, okay, kalau you come out dengan variables, make sure variables yang tak you kaji itu adalah dia sesuatu yang boleh diukur lah, yang mudah diukur, dan yang saya lebih galakkan pelajar menggunakan pengukuran variable yang mana pengukurannya adalah Likert scale, dia lebih mudah. Okey. Kemudian okay, that's adalah saya punya suggestion lah, jadi kita pulang kepada you punya supervisor nantilah juga, Okey, kemudian kita pergi pada selecting the research design, macam mana kita nak reka bentuk kajian yang hendak dibuat, itulah reka bentuk kajian. Okey, reka bentuk kajian adalah dia banyaklah reka bentuk kajian yang lebih biasanya yang kita more kepada reka bentuk kajian kualitatif, okey, kuantitatif
ataupun mixed method. Okey, maksudnya bentuk kajian kita tu adalah berbentuk, adakah ia berbentuk kuantitatif yang menggunakan survey, adakah dia menggunakan kualitatif yang menggunakan interview, okey, ataupun adakah dia juga adalah mixed method. Mixed method gabungan reka bentuk kuantitatif dan kualitatif. Maksudnya you gunakan mungkin you gunakan interview, pada masa yang sama you juga menggunakan survey untuk mengukuhkan lagi dapatan yang you perolehi melalui interview. Okey. Okey, kemudian dalam research design juga kita ada setengah yang melibatkan eksperimen. Eksperimen. Okey, apabila eksperimen ada yang menggunakan eksperimen itu di tempat kajian yang sebenar. Okey, maksudnya you buat eksperimen, you pergi sendiri ke fieldwork tu. You pergi sendiri ke fieldwork, you tengok sendiri, you observe sendiri pekerja yang berada di tempat kerja itu, kemudian kata you buat training kepada mereka untuk nak tengok adakah melalui training itu dia boleh improve the job satisfaction. Maksudnya kita sendiri pergi ke company tu. Okay, tetapi kan biasanya company ni dia susah sikit nak bagi kerjasama. Bukan sebab kerana mereka tu sombong atau apa, tapi kerana nature kerja tu. Company ni, especially kalau kerja-kerja yang kilang, yang mana mereka tu lebih kerja mereka tu lebih mengikut fasa kerja yang perlu mereka patuhi. Jadi dia tak nak lah kadang-kadang kalau kita pergi dia mengganggu kata pace kerja tu, gangguan ataupun flow kerja tu. Okay, kemudian ada juga selain daripada natural setting, maksudnya kita pergi sendiri ke tempat kerja tu, yang kedua adalah dia kita just menggunakan laboratory di makmal, maksudnya kita tak lihat sendiri di setting yang sebenar, tetapi kita lihat uji kaji itu di makmal. Di makmal tu biasanya dia tidak mengganggu flow kerja lah, berbanding dengan pemerhatian di tempat kerja yang sebenar. Okay, that's adalah research design. Okay, ni adalah diagram lah yang menunjukkan macam mana research process bermula daripada formulation of problem, kemudian hypothesis, research design, data collection, data analysis, interpretation and conclusion. Ini adalah macam mana flow research process itu merangkumi beberapa aspek yang penting lah. Yang memang kita tak boleh lah. Maksud kita tak boleh kata kita nak buat research, kita nak drop lah satu, kita tak nak ambil research design. Tak boleh. Nak drop lah data analysis, tak boleh. Research design, dia punya proses adalah berkait antara satu dengan yang lain. Jadi kalau you nak drop, maksudnya the research process yang berlaku itu tak complete. Okay. Okay, kita pergi pada data collection. Okey, sebelum pergi pada penerangan yang saya nak buat, okey, saya minta seorang untuk differentiate between the sample, sampling and population. Okay, who is the sample, who is the population and what is the sampling? Mana boleh seorang any volunteers yang cuba nak jawab? Apa Fendi dah tak Fendi?
Fendi? Ini Doktor. Okey, cuba apa Fendi boleh explain kat saya apa yang Fendi faham tentang sample, sampling and population. Mana-mana lah. Kalau tak boleh semua pun, satu pun tak apa. Sample, sampling dengan population Doktor. Ah, Yang saya try lah mana-mana yang rasa boleh jawab. saya tahu sampel ni dia lebih skop dia lebih kecil. Maksudnya contoh kalau kita nak buat dekat student tahun 2 untuk pelajar sarjana model counselling. Macam sampling ni dia besar sikit skop dia. Contoh saya ambil untuk buat dekat pelajar UMT. Pelajar sarjana model counselling UMT. Lepas tu population ni dia lebih kurang lah Doktor. Okey, Fendi. Thank you, Fendi. Okey, kita bagi orang lain pula. Ada lagi siapa nak cuba jawab? Sofia kata apa? Sampel itu mewakili populasi. Okey, lagi? Ada lagi siapa? Kan kita kan 61 orang. Baru je berapa orang baru saya sebut nama. 61. Rabiata Asia. Sampel itu lebih kecil berbanding population tidak ambil daripada kumpulan populasi. Okey. Sample and population, yes, quite dah menjawab. What is about sampling? Apa dia sampling? Cepat dah. Filzah ada tak? Husna. Apa nama tadi? Filzah. Saya Doktor. Okey. Siapa Dayang? Ke siapa? Filzah Doktor. Filzah. Okey, Filzah nak jawab. Okey, Filzah. Apa dia Filzah? Sampling. Sampling ni pemilihan tu. Maksudnya? Pemilihan sampel tu. Proses pemilihan sampel untuk kita buat jadi wakil daripada populasi tu. Okey. Okey. Tadi Atikah jawab tadi. Apa Atikah? Atikah boleh tu balik Atikah? Saya tak sempat baca tadi. Ya Doktor. Okey, cuba Atikah baca balik apa yang Atikah tulis tadi. Apa yang saya faham, sampling ni cara untuk kita menentukan sampel tu. Sama ada sampel tu random ataupun non-random. Okay, thank you semua for your response. Okay, sample is a small portion, small portion. Kalau kita kata satu kek kita potong 6 bahagian. Just satu portion yang you makan tu, okay, satu slice, that's adalah sample. The whole cake, that is adalah population. Okay, jadi sample dalam kita punya kalau kita buat penyelidikan, it is impossible lah. Memang tak mungkin untuk kita nak jajah, untuk kita nak soal, nak distribute questionnaire to all people dalam population. It is impossible. Jadi that's why kita perlu ada sample. Okay, katakan population kita adalah sarjana muda counselling. Okay, sarjana muda counselling. That's population. Okay, jadi daripada population, our sample will be
kita dah ada beberapa justification. Sampel kita hanya melibatkan pelajar tahun 1. Kenapa pelajar tahun 1? Mereka ni memang first time untuk nak belajar secara face to face. Pelajar tahun 2 mereka nak mula belajar secara face to face first time. Okey, mungkin itu adalah justifikasi kenapa you nak pilih pelajar tahun 2 ni as your sample. Okey, daripada itu pula kaedah pemilihan sampling itu adalah kaedah kita nak memilih sampel itu macam mana. Adakah kita menggunakan kaedah secara probability random sampling ataupun non-random lah. Okey, probability ataupun non-probability. Okey, nanti saya sebab untuk chapter ni saya tak akan pergi detail lah apa dia jenis-jenis sampling sebab you dah belajar ni just kita nak macam revise balik je lah Okey, cuma apabila kita gunakan random sampling random sampling ni biasanya setiap orang dalam population itu mempunyai peluang yang sama terpilih sebagai sampel dalam kajian kita. It likes dadu lah dice. Dice yang ada dice ada 6 permukaan apabila dice itu dilambung, setiap permukaan itu ada peluang yang sama terpilih. Okey, maksud kita apabila kita lambung kita baling dice itu, kita tak ada dalam pemikiran kita nak memanglah kita macam contoh kalau kita main dah mula tu kita memang nak 6 kan, 6 semua orang nak 6. Tapi maksudnya setiap permukaan tu dia memang ada peluang yang sama mungkin terpilih untuk jatuh pada permukaan permukaan yang kita lambung itu. Okay, that's random. Okay, biasa random sampling ni juga macam mana kita nak pilih, dia ada 2 teknik lah. Kalau masih ingat lagi dalam pembelajaran you, kita gunakan dipanggil bowl teknik tu. Ingat lagi tak? Fishbowl teknik. Bukan fishball, fishbowl. Dia fishbowl tu macam nama untuk setiap orang akan ada dalam satu bekas dan penyelidik akan pilih daripada nama tu daripada bilangan daripada bekas itu sehingga cukup bilangan sampel yang dikehendaki. Okey, sekarang ni saya nak tanya, kalau kata kita ada 1,000 orang dalam population, berapa orang bilangan sampel yang kita perlu ada? Biasanya you gunakan apa? Nak tentukan bilangan sampel tu guna jadual apa? Ingat lagi tak jadual Craigie-Morgan? Ingat tak? Ke tak belajar? Pernah dengar tak jadual Craigie-Morgan untuk menentukan bilangan sampel dalam population? Pernah dengar ke tidak? Craigie-Morgan. Pernah dengar ke tak? Pernah Okey, Zaha. Okey, Craigie-Morgan apabila dia menggunakan dia menggunakan jadual bagi menentukan bilangan sampel mengikut jumlah populasi Okey, nanti kena tengok baliklah tu, kalau lupa cuba cari balik, cuba Google balik. Okey, apa yang dinamakan Craigie-Morgan Okey, selain daripada fishbowl techniques tu juga kita menggunakan table of random numbers. Table of random numbers. Okey, yang ni kita ada guna fishbowl. Dan kita gunakan table of random
number. Okay, fishbowl techniques and table of random number. Okay, table of random number tu, okay, kalau you search dalam ni lah, you Google je table of random number tu. Okay, nanti dia akan calculate pada you, dia akan generate nombor-nombor yang you kena pilih lah. Okay, that's why untuk gunakan random sampling ni, biasanya kita ada senarai nama. Okay, contoh kita dah ada senarai nama. Okay, contoh kan, macam kita, dalam bilangan tadi, katakan Fiozah tadi, bilangan you nombor 12. Okay, kalau katakan saya gunakan generate numbers tadi, apabila keluar nombor 12, maksud Fiozah akan terpilih dalam sebagai sampel dalam kajian saya. Okay, kemudian kalau kata saya generate number lagi, generate number, okay, dia keluar nombor 47. Okay, apa 47? Saya tengok daripada senarai nama, 47 tadi Effendi. Okay, means Effendi will be my sample. Buat macam tu sehingga cukup bilangan sampel yang dia kendaki. Okay, boleh faham tak setakat ni? Boleh Doktor. Okay. Okay, kita kemudian selain pada random sampling, kita yang masih juga dalam random, kita ada stratified sampling. Okay, apa yang dinamakan stratified sampling ni, biasanya dia ada strata. Strata. Jadi, strata tu maksudnya ada ciri-ciri dalam population tu yang hendak kita ambil kira. Maksudnya dia, contohnya kita ada kaum. Contoh kita nak tengok strata in term of kaum. Kita ada Melayu, kita ada China, kita ada India. Jadi untuk stratified sampling kita bahagikan kepada dua pula. Satu kita namakan proportionate, yang kedua kita ada disproportionate. Okay, proportionate dengan disproportionate. Okay. Kalau apa yang kita sebut sebagai apa ni? Okay, ni adalah okay, yang ni adalah proportionate. Okay, yang ni proportionate, yang ni disproportionate. Okay, kalau katakan sampel, okay, sampel yang kita kendaki adalah 40% female, 60% male, 25% management, 75% non-management. Okay, yang ni kita namakan proportionate. Proportionate, Okay, proportionate ni maksudnya dia punya bilangan tu adalah berkadar terus dengan percentage dalam populasi. Okay, katakan jumlah populasi dalam company kita ada 100 orang. Okay, 100 orang. Okay, sampel, okay, tak payah kita buat tinggi sikit. Nak mudah kira, 200 orang, Okay, contohnya kita nak 100 orang sahaja. Okay, berapa orang adalah perempuan yang kita perlu ambil? Kalau proportionate maksudnya dia berkadar terus dengan percentage populasi. Okay, maksudnya kita nak 100 orang sahaja. Okay, cuba you kira berapa orang perempuan yang perlu kita ambil kalau kita nak jumlah keseluruhannya 100 orang. Perempuan berapa orang? %40 daripada 100 lah kira. 40 Berapa? Doktor. 40. 40 lah. Okey, jadi kita cuma bilangan N kita 40 orang. Sorry. 40. Laki? 60. Laki 60. Bukan susah pun. 60 orang. Okey. Okey, kalau management, orang yang daripada 100 tu, management berapa orang? Management tu pihak pengurusan lah, orang yang top management. Berapa?
Kalau nak 100 orang juga, 25% daripada 100 lah. Berapa? 25. orang. Ha? 25% daripada 100. 25 orang lah. Betul tak? Betul. Ya, 25 orang. 25. Lepas tu kat sini berapa? Kat sini berapa? 75. 75 Okey, ini kita namakan proportionate. Proportionate tu maksudnya bilangan sampel yang kita ambil mesti berkadar dengan percentage dalam populasi. Tetapi kalau disproportionate yang ni. Okey. Okey, kalau disproportionate yang ni. Yang kita kira tadi ni proportionate. Okey, proportionate dia mesti berkadar terus. Disproportionate, dia tak kira. Dia tak kira. Kalau dia kata nak 100, tak kira lah. Perempuan dengan lelaki berapa ramai as long as cukup 100 orang. Boleh faham tak? Faham, Doktor. Okey, semua faham Saya assume semua faham. Kalau tak ada bagi tahu saya tak tahulah ni. Okey, jadi DEX adalah kita namakan stratified. Stratified tu maksudnya ada ciri-ciri tertentu dalam population yang kita ambil kira sebagai ciri sampel kita. Maksudnya kita nak perempuan, kita nak lelaki, kita nak management, kita nak bangsa. Jadi DEX adalah stratified. Okey, ni adalah stratified random lah. Okey, maksudnya dalam population kita ada ciri dia. Ciri hijau, ciri merah, ciri biru. Okey, ini adalah ciri-ciri dalam population yang kita nak jadikan dia sebagai pemerhatian ataupun sebagai ciri dalam responden kita. Okey, yang ni adalah random sampling. Simple random sampling. Okey, kita maksud setiap orang ni ada peluang dipilih. Melalui mana? Kita gunakan fishbowl teknik ataupun kita generate numbers secara rawa. Okey? Boleh faham tak setakat ni? Boleh faham setakat ni? Okey. Okey, kalau boleh faham, saya stop sampai sini. InsyaAllah kita sambung hari Khamis ni, insyaAllah. Okey? Mukramin nak masuk apa? Kita nak habis dah, Mukramin. Okey, sekejap lagi saya share attendance untuk hari ni. Okey, Assalamualaikum. Terima kasih, Doktor. Terima kasih, Doktor. Thank you, Doktor.